Kita tengok hadis pada muka surat 736. Di atas tu hadis nombor 503 tu. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Dzar, nama sebenarnya Jundab atau Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, katanya pernah muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melaungkan azan zuhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berkata, nanti agak sejuk. Atau baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, tunggu. Dan baginda bersabda, panas yang sangat kuat itu berpunca daripada hembusan neraka Jahannam. Apabila panas kuat sangat, lewatkanlah sembahyang zuhur sehingga keadaan agak sejuk. Sehingga kami nampak bayang-bayang busuk. Ini sembahyang itu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak lewat, sehingga kami nampak bayang-bayang busuk. Busuk mana pusu lah, pusu. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, baginda bersabda, daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, apabila kuat sangat panas, tunggulah sehingga agak sejuk untuk bersembahyang. Kerana kepanasan yang kuat sangat itu adalah berpunca daripada hembusan neraka Jahannam. Neraka mengadukan halnya kepada Tuhan. Katanya, oh Tuhanku, sebahagianku telah memakan sebahagian yang lain. Maka Tuhan mengizinkannya menghembuskan dua nafas. Satu nafas nyatanya, yakni nyata kesannya pada musim sejuk, dan satu nafas lagi nyatanya pada musim panas. Itulah punca kepanasan luar biasa dan kesejukan luar biasa yang kamu alami. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunggulah sehingga agak sejuk untuk bersembahyang zuhur. Kerana tu buatlah kerana kepanasan yang kuat sangat itu adalah berpunca daripada hembusan neraka Jahannam. Sufyan, Yahya dan Abu Awanah menjadi mutabi' kepadanya, yakni dalam meriwayatkan hadis ini daripada Al-A'mash. Nah, itulah beberapa hadis yang kita baca minggu lepas. Jadi ceritanya, hak kita duduk cerita ni, Nabi SAW sembahyang lewat zuhur. Dia sembahyang lewat, bahkan dia suruh sembahyang lewat. Daripada situlah setengah-setengah ulama mengatakan, kalau panas sangat, kuat sangat, molek lebih afdal kita sembahyang lewat dalam keadaan tu. Hadis pegangan dia nya hak ni lah. Kalau panas sangat lah, seperti di negeri-negeri yang ada musim panas, jadi elok kita pelewatkan. Ini bermakna tidaklah kata setiap sembahyang itu molek kita buat sama-sama bila-bila masa di awal waktu. Tidak gitu. Bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu seperti di sini diceritakan, Nabi SAW suruh, dia kata abrid, mana tunggu sampai sejuk. Tunggu sampai sejuk, nanti dulu. Lebih kurang gitulah dia kata. Ada macam-macam lafaz itu. Tunggu dia kata. Jadi muazzinnya nak dia kata nanti dulu. Setengah-setengah ulama katanya bukan ban di sini, qamat. Ban tu ban dah di awal waktu, tanda masuk waktu. Jadi hak maksud apa ni ban di sini, qamat, iqamat. Lepas tu kira-kiranya sembahyang lewat. Sembahyang lewat. Baru ni kita sudah bicara, ada beberapa pendapat ulama, ada kata gini, ada kata gini. Ada yang mengatakan sembahyang awal tu tetap lebih daripada sembahyang lewat. Cuma ini hanya satu rukhsah, satu kebenaran, kelonggaran lah kita kata. Kepada orang-orang yang nak guna kelonggaran ni boleh. Tapi sembahyang di awal waktu tu tetap afdal kata dia.
Terutamanya orang yang tidak akan terkena panas lah. Misalnya dia semaya di rumah dia. Jadi banyak dah kita bincang sebelum pada ni. Gitulah. Hanya yang tak bincang laginya mana? Busuk tadi. Sehingga kami nampak bayang-bayang busuk. Busuk tu pusulah kita. Pusu. Ataupun dengan sebab angin kan, dengan sebab angin tu pasir tu jadi berpung, jadi tinggi di satu tempat, lebih tinggi daripada tempat lain. Tinggi dia tu tidaklah setinggi mana, tidaklah jadi sebuah bukit, tinggi sikit daripada kawasan lain. Ataupun pusu pun gitu juga. Di negeri dia tidaklah besar seperti tempat kita ni, tinggi lah, sadar. Dia rendah je, pepeh, gitu-gitu je. Jadi bila kata sehingga kami nampak bayang-bayang busuk, dia benda dia kalau kau tinggi kau jelas nampak dia, bayang dia tu kan. Tapi kalau kau rendah, nak boleh ke nampak bayang tu lambat. Nak boleh ke nampak bayang tu, utamanya kalau bayang tu nak nampak banyak, dia kena lewat benar lah, kira-kiranya lewat benar lah tu semayang masa tu. Itulah yang kita buat nota situ 915 tu. Bayang-bayang busuk baru akan kelihatan apabila matahari sudah terlalu jauh condong ke barat. Kalau kita ni condong ke barat, barulah dia nampak, pasal dia rendah. Kalau hak tinggi tu mudahlah nampak. Jadi kira-kiranya jelaslah di sini semayang lewat. Kalau semayang awal tidak gitulah. Tidak gitu. Makna kira-kira tapi iyalah, kira-kira kalau tepat tu kawasan tu duduk betul-betul di khatulistiwa, makna ketika betul-betul matahari tu duduk di puncak paling tinggi, tak ada bayar. Tak ada bayar. Tapi kalau kawasan tu dia tidak betul-betul duduk sini, dia ada sikit sebanyak sebayang walaupun matahari tu duduk, kita kata di puncak dia yang paling tinggi sekali pun, dia ada sikit sebanyak bayar. Jadi bayar tu tak kira. Bayar tu hak tak kira. Selepas daripada tu, kalau kita kata di khatulistiwa, mula-mula tak ada bayar langsung. Bila ada bayar sikit, itu orang panggil matahari tergelincir, telah tergelincir, masuk dah lah zuhurnya. Itulah. Tu kalau hak tinggi. Hak tinggi kita kata tiai kau, kita kata kayu kau kita pacak, ataupun kita sendiri kau duduk caca dengan panah, benar? Kita sendiri kau bila ada bayar tu masuklah zuhur. Kalau benda rendah, dia nak boleh bayar tu lambat. Jadi maknanya Nabi SAW semayang lewat dalam keadaan itu. Bila Nabi SAW sendiri buat begitu, dan dia pula kata abrid, abridu bis salah, abridu anis salah dan sebagainya, lebih kurang lagu tu kata dia tu bermakna dia nak suruh kita. Dia nak suruh kita lah, bukan khusus untuk dia. Sebab dia buat tu sekali dengan sahabat-sahabat dia, bukan khusus untuk dia. Maka ulama-ulama faham ini menunjukkan kelebihan semayang zuhur tu lewat apabila panas sangat. Kemudian kalau hak lain-lain, itu kita sudah bincang dah baru ni, sudah bincang dah. Jadi dalam beberapa hadis ini disebutkan panas yang kuat itu berpunca daripada hembusan neraka Jahannam. Panas yang kuat itu berpunca daripada hembusan neraka Jahannam. Jadi kita tak perasan tu kan. Kalau kita rasanya matahari panas kan. Kalau kau dekat dengan matahari, kira-kiranya kau panas. Kalau duduk jauh sikit, serung sikit, kedudukan kawasan kita tu kurang panas, gitulah. Kalau jauh lagi sampai jadi ada musim sejuk ke apalah pula, gitulah. Jadi sejuk panas ni berkait dengan matahari kita kata. Jadi macam mana pula Nabi SAW kata sini berpunca daripada neraka Jahannam. Kadang-kadang benda-benda lagu ni lah membuatkan orang-orang yang
mendapat pendidikan barat, pendidikan moden, ataupun yang mengaji sains, kadang-kadang dia nampak tak masuk akal, tak boleh terima, bercanggah dengan hak dia mengaji. Lalu dia tolaklah benda-benda lagu ni. Dia tolak, dia tak boleh terima. Jadi dia duduk berasa banyak lagi benda-benda lain karut tersebar juga di kalangan masyarakat ni, kadang-kadang atas nama agama. Yang benda tu macam zaman itu, dia kata bumi ni duduk atas tanah lembu lah. Orang alim juga yang mengajar lagu tu, ada kitab pun. Lepas tu lembu tu duduk atas belakang ikan. Lepas tu ikan tu duduk dalam laut. Jadi ada ketikanya jenis-jenis serangga lah, macam nyamuk ke apa masuk dalam hidung lembu tu. Jadi dia geli kocok kepala tu lah. Hak tu lah jadi gepa bombing kata dia tu. Benda-benda lagu tu kan. Jadi bila orang hak mengaji saat ni, dia raung dunia dah, habis keliling dunia. Tak jumpa lagu tu, tak dapat dah. Jadi dia apa dia kata agama ni lagu ni. Jadi orang ngajak agama ni lebih kurang agama lain-lain jugalah, jadi ngarut lah hak Islam ni pun. Dia tidak tahu benda tu, benda memang tak ada pun. Tapi oleh kerana orang alim, orang pandai, tok lebat tu guru mengajar, jadi dia ingat tu agama sungguh, padahal tidak. Jadi satu kenyataan agama tu bercanggah dengan kajian dia, pengajian dia. Jadi timbul lama-lama je benci. Benci. Jadi Islam ni bertentangan dengan sains. Mana nanti apa ni cerita mengaru. Gitulah. Sebab itulah di kalangan kita dulu, bukan lah ni, lah ni lagu lain dah. Dulu kita kata tahun 60-an, 70-an dah lagi. Ramai orang kita pergi ngaji di barat, kapok dia bengong balik. Dia tidak minat kepada agama, jauh daripada agama. Apa sebab? Sebab dia tengok agama ni mengarut lah, benda-benda lagu tu. Hak karut lagu tu, tak masuk akal dia. Jadi siapa tolak agama, pada hakikatnya tak percaya dah kepada agama dia. Tapi ialah bukan duduk dalam masyarakat, orang maya-maya kata. Gitu. Banyak timbul keraguan dalam fikiran dia tu tentang agama. Ada suatu ketika dahulu. Tapi lepas pada tu, usaha ulama-ulama seluruh dunia masing-masing buat kerja sikit sebanyak. Jelas kau cerah. Sapalah ke zaman kita. Itulah perkembangan agamanya. Perkembangan agama setelah dulu dia cemerlang, lepas tu menjadi malak, gelap. Gitu sama. Nak sapa kau kita dua apa kali gitu dah. Jadi setengah-setengah tu hak memang ada dalam hadis, tapi hak tu pun ditolak juga. Pasal tak masuk akal. Banyaklah benda-benda gini. Benda-benda gini. Jadi setengah-setengah tu dalam hadis dia berbentuk kiasan atau tamthilan, bukan nak ayat hak sebenar. Kadang-kadang pula memang nak ayat hak sebenar. Jadi itulah yang jadi mengelirukan. Hak sahih pun ada juga mengelirukan dan menyebabkan jadi pening kepala. Itu bendanya. Dia tidak faham sebenarnya. Ialah dia sebenarnya bagi saya lah, dia puncanya benda-benda ni jadi keliru ni sebenarnya orang alim juga. Dia tidak ayak molek tu. Dia tidak ayak molek. Bukan dia sengaja buat gitu nak susut dah. Sebab pengetahuan dia terima setakat tu. Tak ada masalah nak susu ke apa dah. Tapi cara dia terima tu cara yang ketinggalan. Ketinggalan. Jadi menyebabkan benda lain maju dah, orang pakai depan maju belakang dah. Kalau tengok kebangunan tu ada berapa puluh tingkat dah. Beratus tingkat tu, macam-macam buat kemajuan. Hak ni duduk tangga tu. Tidak boleh menyelesaikan kekusutan. Jadi apa ni kepala lah. Padahalnya kalau kita mengaji molek, dia ayat tak ada apa.
Misalnya di sini yang saya tulis sini, nota 916 tu. Kemudian saya sambung lagi sini sebab tak berapa hari tu gaduh sikit, tak ada nak tulis berhabis. Sambung sini. Sini lebih banyak lah. Kita bahas. Sini ringkas. Pada umumnya kepanasan dan kesejukan dunia dikaitkan dengan matahari. Mana-mana kawasan bumi yang kedudukannya lebih hampir dengan matahari akan lebih panas berbanding kawasan-kawasan yang kedudukannya lebih jauh daripada matahari. Bagaimana pula di dalam hadis ini dikatakan ia berpunca daripada neraka Jahannam? Sebenarnya tidak ada pertentangan di antara penemuan sains dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Bezanya hanyalah para saintis mengaitkan kepanasan dan kesejukan yang terdapat di bumi dengan sebabnya yang dekat. Dia kaitkan dengan waktu. Sebab waktu je dia boleh kesannya setara tu je. Ilmu dia pun sampai sekat tu je, iaitu matahari. Dia kaitkan situ. Nabi SAW pula mengaitkan kepanasan dan kesejukan yang terdapat di bumi dengan sebabnya yang jauh, di sebalik sebabnya yang dekat, iaitu neraka Jahannam. Tu sebab jauh tu. Memanglah kalaulah Nabi bagi royak supaya dengan awak saintis juga, apa beza? Hak tu orang lain pun boleh, tak dapat wahyu pun boleh. Fikir lama-lama siapa? Tak boleh hari ni, boleh esok. Tak boleh setahun, 10 tahun. Lama-lama boleh. Orang kafir pun boleh, siapa pun boleh. Kalau buat kajian jelujur molek, dia tak ada lebih ke dia segitu. Hak dia kena koyak sepatutnya, hak orang lain tak siapa. Tak siapa. Tengoklah, kita learn ini 1000 tahun lebih dah lepas Nabi. Tak siapa lagi saintis hak Nabi koyak ni. Jadi nak menafikan tak boleh. Sebab gini, sebab kita kata mudahnya, sebab dekat sebab jauh ni gini mudahnya. Jadi nama saya, nama apa? Muhammad Asri. Anak siapa? Anak Yusuf. Yusuf itulah sebab dekatnya. Tapi kalau orang kata saya anak Adam, salah? Tak salah kan? Adam tu sebab yang jauh. Hak mudah. Nah, sebab yang jauh. Nak boleh ada kita, kena ada lah ayah kita. Tapi nak ayah kita tu jadi sendiri gitu. Tak ada ayah dia. Ada. Jujur. Dia habis. Siapalah kata ada. Jadi kalau kata kita ni anak ada pun betul juga. Kalau kata kita ni anak Yusuf pun yalah juga. Cuma kata anak Yusuf tu yang ni menyebutkan, mengaitkan dengan sebab hak dekat. Mengaitkan dengan Adam itu mengaitkan dengan sebab yang jauh. Gitu. Kalau tak royak, siapa dia? Hak atas sekali ayah. Baik. Kalau dalam tempat ni berkali payah, kita royak. Kat mana dia tahu? B tu. Ayah dia anak siapa? Ayah kepada ayah dia tu anak siapa? Kat mana? 4-5 keturunan dia berhenti lah. Setakat tu ilmu kita, hak pengetahuan kita. Setakat tu. Misalnya kalau kita pilih siapa-siapa lah, kalau akak tangan royak, dia boleh royak setakat mana? Buluh pun tak siapa. Kalau kita orang sini ni dah, kalau hak mungkin keturunan dia tu keturunan Nabi, keturunan dia jaga keturunan, mungkin lah boleh sebut banyak juga. Tapi lepas pada sebut tu tak tahu pula. Tak tahu. Payah tu nak tahu siapa dia royak kita ni anak ada. Benda sama je. Cuma tu kita duduk tengok sama-sama. Kita tak serah pelik. Sopa je hak ni pun. Hak ni pun sopa. Yang royaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau harap ke manusia, dia kata kita ni anak buruk. Kan? Ahli sains kata manusia ni keturunan monyet. Pagan. Kita kan payah kan? Kalau kita tahu ni senang kita. Karut tu kita keturunan manusia. Faham? Tak? Buktinya banyak lah. Bagi kita banyak dalam Quran tersebut. Ya Bani Adam,
wahai anak adat. Dia sebut kan. Lepas tu kalau monyet tu, apa kita tengok banyak lagi monyet tu tidak jadi manusia. Bila nak jadi manusia aja. Kita ni spesies mana? Dia boleh jadi mana? Dia pun pening juga. Dia pun tak ada ayat. Dia kata aja. Jadi serupa juga dengan hak ni. Dia hak saintis ni siapa hak paling dekat. Mula dia kata matahari duduk senyap, bumi mus ni. Faham macam-macam, tukar-tukar pendapat dia tu. Pendapat saintis tu. Kalau kita baca dalam sejarah tu, bertukar-tukar. Lepas tu dia kata matahari ada ya. Lepas tu dia kata ada banyak pula matahari. Banyak pula. Orang panggil matahari tu, di planet tu, di galaksi. Lepas tu ada galaksi tu banyak pula. Mana tak siapa. Baik, kepanasan kita kata matahari tu panas. Bumi ni sebab matahari tu panas. Matahari tu panas sebab apa? Dia tak boleh ya. Dia senyap lah dia. Tak tahu dia. Sekarang tu pendeknya dekat sangat. Pendek sangat cara perhitungan dia tu. Pencapaian akal manusia di kajian manusia tu dekat sangat. Sebab kita kat keturunan kita boleh sebut sekat 5. Padahal jauh tu ada tu. Nak boleh sapa kita. Tapi sapa kita ke mana-mana. Saluran tu. Begitulah juga dengan neraka Jahannam ni, hembusan dia tu macam mana boleh pergi ke matahari, melalui hak mana, sapa ke mana dulu, pergi ke mana dulu, tak pesal lagu mana. Tak ada siapa dia boleh royak. Saintis tak royak. Nabi SAW sudah royak. Maknanya ke depan tu, ketika orang lain tak royak, dia royak ke depan tu. Inilah sebab kita tengok kadang-kadang hak Nabi SAW cerita ni, ada hak dalam hadis sahih, tak kira hak mengarut tu tak ada kena-mengena dengan kita. Hak tu hak sahih, dia kata tidak ada seorang pun manusia ni melainkan dicucuk oleh syaitan bila dia lahir. Sebab itulah dia jerit, dia kata. Sebab itulah dia jerit. Doktor kata tak ada kena-mengena, mana ada syaitan je, kata dia cocok. Kecuali apa ni, anak Maria, Nabi Isa, hak tu tak kena cocok. Budak kan, hak duduk tidur tu kalau kena cocok, kalau kita kata di injection tu, cocok jeri. Cocok tu. Mana dia ada juga tu, dekat baru lahir tu buat apa ya cocok. Ya kita sekarang duduk cocok pelalian goni lah, macam-macam lah. Dia sebut dah dalam hadis cocok, syaitan cocok. Sebab tu jerit. Dia kata, kita kata jerit ni memang kita nak duk tunggu semacam dah. Bila nak jerit budak ni, dia tak lepas. Kalau tak jerit, tak tahu lagi nak jadi bisu ke gaduh ke, nak kesal lah. Jadi apa pulaknya, tak molek hak tu. Lepas tu apa nampak bercanggah. Sebabnya hak doktor, hak dia tahu tu, hak dekat. Nabi royak tu hak jauh, hak tidak nampak, orang tidak nampak. Di sebalik tu di sebalik tu hak tu dia cerita. Dan benda ni kalau dia tak royak, orang tak tahu. Maknanya berapa banyak benda dalam hidup kita ni kita tengok, kita kata sekat tu, sekat kita nampak. Sebenarnya kalau pandangan orang lain, dia tengok lagu lain pula. Orang gila ataupun tidak orang gila, hak masuk atu. Kita kata hak masuk atu, dia nampak budak tu ada duduk cocok. Dia nampak, walaupun dia kurang lah, dari satu sudut dia kurang jadi masalah, tapi dari sudut yang lain dia ada nampak, orang lain tak nampak. Kita kata budak tu sebab ni sebab setakat kita nampak, dia nampak lagu lain. Dia nampak ada makhluk duduk cocok. Duduk cocok tu. Serupa juga orang gila. Apa yang duduk seorang dia suka. Kita pun tidak gila, ada juga ketika ada juga duduk seorang tu suka apa. Sebab adalah tu benda kita nampak tu orang lain tak nampak. Tak kira dia nampak dengan mata, kau nampak dengan akal fikiran, kau tak cara tu. Tapi dia ada sebab, bukan tak ada sebab. Cuma kita yang kata gila,
Tak ada apa sebab dah suka pak. Ada, dia ada. Cuma sebab tu kita tak dapat. Kita tak dapat. Jadi gitulah juga. Berapa banyak lagu ni? Berapa banyak lagu ni? Sebab kita kata matahari jatuh. Dia jatuh tu pada hakikat je dilindung alik bumi, duduk alik sana je. Bila malam tu kita kata dalam hadis kata dia pergi bersujud di bawah aras. Tu kan banyak tu kan pelik. Jadi kita tak faham lah. Sujud lagu mana? Duk mana arah? Dah. Sebab dia cerita benda hak sebalik. Hak orang tak sapa. Jadi jangan kata kita saja yang sujud. Jangan faham gitu. Setiap makhluk kejadian Tuhan dia ada sujud cara dia. Hak tu kita tak sapa situ. Tak faham. Sebab tu dia ini kerja Nabi-Nabi lah royak benda-benda lagu tu. Dia tidak menafikan hak zahir, tak menafikan. Dia tidak menafikan. Bahkan dia lah royaknya. Kalau begini kedudukan matahari tu, masuk zuhur, masuk asar, bila bayar dia jadi, dia ambil kira. Setakat mana hak boleh ambil kira. Tapi kalau nak hak ni sebalik tu, banyaklah hak lagu ni. Banyaklah hak lagu ni. Orang mati tu bila dia mati nak bawa pergi kubur, hak celaka. Hak celaka dia tepik. Dia tepik, takut. Nabi SAW kata semua dengar kecuali manusia dan jin tak dengar. Hak lain dengar macam mana kita tahu tak? Dengar macam mana. Jadi kita tak boleh kira, tak boleh fikir dari segi dia makhluk kambing kita duduk sembelih, kita duduk makan dah. Ayam kita duduk sembelih, kita duduk makan. Jadi dia kurang pada kita dalam segala-galanya lah. Dalil lagu tu tak kena tu kan lagu tu lah. Kucing binatang hina, tapi dia boleh tengok tengah hari pun boleh. Malam pun nampak juga dia. Lebih dia situ. Dan berapa banyak lagi hak lain-lain tu. Dari segi deria, penciuman dia tu lebih halus daripada kita, lebih jauh, lebih tajam. Pendengaran dia, mata dia jauh lebih daripada kita. Jangan kita kata semuanya kurang. Tuhan bui. Bila Tuhan bui jadi boleh lah. Cuma oleh kerana dia tak ada akal, dia tak ada lah sedih, takut kau kita tu tak ada lah. Tapi dari segi dengar dia royak. Hak ni kita tak boleh nafi. Hak ni kita nafi kerana kita tak tahu, tak kena lagu tu. Berapa banyak lagi hak kita tak tahu. Hak kita tak tahu. Hak kita tak tahu, baru tahu Omega 3 lah, collagen lah, macam-macam. Mana orang sebut dulu? Doktor pun tak sebut. Dia tahu sekat tu ya. Dia tahu sekat tu. Vitamin tu macam-macam. Vitamin B, lepas tu macam-macam pula vitamin. Bila ada benda tu ketika orang kenal nama tu tak ada kau. Ada dah. Ada dah dalam walima tu misalnya. Bila dia ada tu ada dah. Sebab tu jadi bila orang makan tu dia dapat hasil sama dengan orang kemudian ni pun. Walaupun kita tak tahu namanya gapo dia. Walaupun kita tak tahu. Bukan bermakna benda tu tak ada. Begitulah juga benda-benda lain, yang lain-lain hak ni pun lagu tu juga. Jadi peranan seorang Nabi kita perlu ingat. Bila dia royak dalam hadis ni berapa banyak perkara hak kita nampak bercanggah. Kalau sahih, kita kena ingat seperti tadi, baru selesai. Kalau tidak, tak selesai. Kita duduk bingung, tak kita nak tahu segala-galanya semua dalam satu masa. Tak boleh. Tak boleh. Jadi hak ni dalam hadis, dalam Quran pun sama juga. Dalam Quran pun sama juga. Manusia tak terfikir dulu. Tak terfikir. Bila dia sebelum ada kajian, bila orang buat kajian, gitu. Jadi maknanya Quran ataupun hadis ni mendahului sains. Penemuan manusia dia mendahului. Sebab tu kita kata hak air hak kita minum. Misalnya dalam Quran sebut, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
Mu tak perhati ke air hak kamu duduk minum tu, saya kata. Perhati molek, cuba fikir, kaji. Adakah kamu yang menurunkan daripada muzn hawa tu? Am nahnul munzilun, atau kami? Law nasha'u ja'alna ujajan. Kalau kami nak buat, kami boleh buat pahit air tu, masing. Falaula tashkurun, tidakkah patut kamu bersyukur? Rekah lah dia ayat. Rekah dia ayat. Manusia dulu tak tahu. Dia tahu daripada awal, sebelum orang kaji, buat kajian, mengaji sains. Lepas pada tu gaji-gaji, dia kata mari daripada bawah. Lepas tu dia jadi awal, naik atas. Baik. Dia tahu ya, hak detail-detail tu cuma dia yang gitu ya. Kalau kita perhati hak dalam dunia ni, air mana hak paling banyak? Laut lah. No. 2/3, 1/3 je bumi ni. No. Hak lagi tu laut. Jadi bila air laut tu naik, sepatutnya masing lah. Hak turun tu kita tu, berapa tidak masing? Kalau kami nak buat masing, boleh. Dia kata berapa? Sebab tadi lah. Tapi tidak gitu, kita dapati tidak gitu sedap. Tidak mati tanaman kita. Kalau tidak mati belaka, tanaman pun tak hidup. Kena air masing lah tu, kita pun tak buah nak minum. Sebab tu dia suruh mikir, tengok air tu. Jadi tidakkah patut kamu bersyukur? Jadi kalau kita nak kira proses kita lah, berapa banyak makan belanja tu, nak suruh masing tu masing berlaku tu, biar jadi tahu sedap mula berapa banyak belanja. Jadi patut dia sebut kenapa kamu tidak bersyukur. Patutlah kamu bersyukur. Kamu dapat percuma, senang je, tanpa proses. Cuba tengoklah kalau guna hak proses, setara mana susahnya belanjanya. Dia benda-benda gitu ya, sikit. Tapi kalau perhati, ke depan dulu pada orang lain. Itu kalau hak betul lah dalam Quran, dalam hadis yang sahih, gitu sifat dia. Jangan dikira hak mengarut tadi. Hak mengarut tadi tak ada asal tu, bila adanya? Bila ada? Mana ada? Jadi orang kita dulu, sebab dia tak tahu bunyi baca kitab, ayolah lah. Dia tidak tahu lagi hadis ni. Kalau kata hadis, berapa banyak, berapa macam, berapa jenis. Pasal tak sampai ke situ, orang kita dulu dia ngaji gitu. Dia tak cara dari segi sahih ke dhaif ke, apa kesan dia, akibat dia sadilah. Habis jadi bodoh kita. Sebab apa? Sebab masuk benda-benda tadi kita anggap agama, padahal tak ada kena-mengena dengan agama. Kita jadi benci kepada agama, padahal bukan salah agama. Dia jadi gitu. Padahal kalau kita tengok molek benda-benda ni, tak ada gapo, semua sesuai, munasabah, masuk akal. Tak apalah. Lepas tu neraka mengadu hal kepada Tuhan. Mengadu hal ke mana? Neraka boleh kecek kau pula dah. Kan mesti tu. Jadi kita kata api boleh kecek, ataupun apa-apa lah kita kata angin boleh kecek. Jadi timbul pula kemuskilan. Tapi hak dia kata tu kena beringat lah. Apakah pengaduan neraka kepada Tuhan yang tersebut di dalam hadis ini dalam bentuk percakapan yang sebenar-benarnya? Orang panggil lisanul maqal. Kalau lagu tu, mana kecek, dia ada lidah lah, bunyi seperti kita kecek tu lah, itu orang panggil lisanul maqal. Atau dalam bentuk hal semata-mata, orang panggil lisanul hal, lidah keadaan. Lidah keadaan. Jadi hak mana ni? Kebanyakan ulama hadis, atau boleh dikatakan kesemua mereka, mengatakan tidak mustahil pengaduan neraka itu dipakai dengan makna sebenarnya. Boleh kalau kita nak pakai dengan makna itu. Bahkan memakaikan makna sebenar untuknya adalah lebih baik.
adalah lebih baik. Itulah pendapat Ibnu Abdul Bar, Qadhi Iyad, Al-Qurtubi, An-Nawawi, At-Turpashti, Ibnu Al-Munayyir dan lain-lain lagi ramai. Boleh katakan ulama-ulama ada kata dia kecek mati. Cuma percakapan tu cara dia kecek lah. Lepas tu kalau kita kata ayah dia buat gitu, apa ya anak dia enggak pergi je dah. Kita faham apa dia kata tak faham bahasa dia. Tapi dia berkata-kata juga, cakap juga cara dia. Sebab tu dia enggak tu. Nah. Kalau dia buat bunyi lagu ni, pakal lari nusuk. Kat mana dia duduk bawah sayap ibu dia tu, pergi situ. Kat mana tak ada tu, duduk bawah pohon kayu kok. No. Apa dia faham? Mana dia bercakap, cuma bercakap cara dia. Lah usah ke binatang. Tak usah cara ke binatang tu jauh. Sama kita manusia. No. Cuba kalau kita dia tak erti bahasa Tamil, dia kecek tinggi, faham tak dia? Tak faham ke satu juga, betul lah. Ataupun bahasa-bahasa lain. Ya kita tu, ya dia tu faham boleh. Dia jok sampai jerit tu dah. Kita tak tahu kan satu. Hak kita kecek pula dia tak tahu kan satu. Tu sama manusia. Hal tu lah keadaannya. Apa-apanya duk pelik dah. Kalau tu hendak kecek cara dia, Tuhan boleh faham belaka bahasa mana. Kita saja bermasalahnya. Jadi lisan itu lisanul maqal, memang ada bunyi cara dia. Dan itu merupakan bahasa tu, pengaduan dia. Dia mengadu hak kepada Tuhan. Bapa peliknya. Jadi ulama-ulama hadis ni dia ke depan. Dia tidak mudah hak tak sesuai dengan akal tu tak diterima lagi. Tidak gitu. Tengok dulu. Kita kalau kita fikir molek sebab tak adil lah dah. Memang nampak benda tu mudah. Jadi lisanul hal tu makna dia kata ada bunyi, ada bahasa dia lah, cara dia. Sebab itulah dalam Quran ada sebutkan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satu pun kejadian Tuhan melainkan semuanya bertasbih memujinya. Cuma kamu sahaja tidak memahami tasbih mereka. Gitu mu dia royak kan? Kenapa dah tu? Kenapa dah tu? Enggak kita, bahasa sama kita pun tak faham. Bahasa sama kita pun tak faham. Kerjaan Tuhan, kuasa Tuhan boleh buat semua. Boleh buat. Jadi lisanul maqal dengan lisanul hal ni lagu mana? Lisanul maqal ni kita katalah. Kalau kita nak marah kat orang, kita ikutlah, kita kata berapa pula. Kita katalah dah. Bila belakang segala duduk dalam hutan tu dah. Kita kata ke dia dah. Tu maqal tu serah benar dia dah. Secara itu orang panggil kata dengan lisanul maqal. Satu lagi dia lebih halus. Dia tak kata tapi kita faham juga dia marah. Dia masuk, kita duduk dalam bilik ni, kita kata dalam ruang ni nak. Dia tobik dia gong katuk pintu dia. Dia tak kata apa-apa. Kan? Kita faham. Dia kata dia, tapi hal dia, perbuatan dia tu menyatakan maksud yang kita faham. Yang kita faham. Jadi keadaan dia tu sendiri menyebabkan kita faham. Begitulah juga orang lain-lain. Itu orang panggil lisanul hal. Kalau lisanul maqal ni dia kata, ni tidak kata, tapi buat. Melalui perbuatan dia tu ada maksud-maksud yang tertentu. Ada maksud-maksud yang tertentu. Sebab kita lah, kita kata kita pergi sapa dekat traffic light tu, ijab, faham kan? Tak ada kejap. Tak ada kejap. Masing-masing faham. Dia pergi ni berhenti dah. Kita faham lah dia berhenti. Merah tu dia tu. Faham kan? Padahal tak ada bahasa, tak ada kecek, tak ada kata gapo. Itu hal, keadaan. Keadaan itu memberi satu maksud. Jadi ulama-ulama hadis mengatakan tidak mustahil. Apanya kalau kita kata kalau neraka tu kecek sungguh. Cuma dia cara dia. Tuhan faham lah. Tuhan tahulah. Apa maksud dia tu? Al-Baydawi mengatakan semua yang tersebut di dalam hadis ini adalah kiasan. Tapi ada khilaf. Maknanya kalau orang tak percaya gitu, tak kata dia kecek ada bahasa dia, tapi mana-mana kiasan.
Tidak sesat dia. Bila kita ngaji kita tahu setara mana hak nak panggil sesat ni. Kalau ada hak kata begitu, hak kata kiasan, enggak bukan orang biasa kata kiasan, alim ulama juga. Imam Baydawi tu pengarang tafsir Suhud. Dia kata ini kiasan. Jadi kalau hak nak pakai gitu ikut dia masing-masing lah. Cuma kita ayat ni kalau kebanyakan ulama hadis dia tak kata gitu. Dia tak kata kiasan, memang sungguh. Cuma kita saja tak faham. Tapi Tuhan tahu. Pengaduan mereka berarti nyalanya, ini kata dia dan maraknya yang amat dahsyat. Itu maksud pengaduan mereka. Mengadu tu nyala, dahsyat teruk, nyala. Itu maksud pengaduan. Sebahagiannya memakan sebahagian yang lain, berarti kesesakannya kerana ketiadaan sesuatu untuk dimakan. Tu keadaan neraka. Jadi bertembung sama sendiri, makan satu sama lain. Siapa dia? Reda. Jadi ada ketika kuat tu gitulah. Itu dia kata kiasan kepada hak tu lah. Kiasan kepada hak tu. Bukan dia makan pun kita makan nasi. Dah. Bukan makan satu sama lain. Tidak. Sepuluh ikan makan ikan kok. Tidak lagu tu. Makan ni maksudnya oleh kerana tak ada benda yang dia nak bakar, maka sama-sama dia lah kena. Itu kiasan dia kata. Hembusan nafasnya pula berarti keluarnya sesuatu yang keluar daripadanya. Keluarnya sesuatu yang keluar daripadanya. Hak keluar tu kalau kita baca dalam hadis ni dua lah. Dua nafas. Satunya hak panah, api. Satu lagi neraka jahanam ni dia ada tempat tu juga, neraka jahanam juga. Tapi bukan semua tempat tu dia api. Dah. Tempat nak seksa kan? Tempat nak seksa, nak bersihkan manusia, nak cuci manusia tu. Seperti kita kata emas tu kan, hak baru ambil daripada lombong waktu bit tu, sudah. Tak boleh nak pakai hak tu. Dia kena sembur dulu. Tokan emas sembur dengan api tu kan, baru jadi terpisah. Tobeklah hak tulis dia. Lagu tu lah juga hikmat tu buat neraka tu pun. Kita pun nampak kan, lagu tu caranya. Bukan makna sembur tu untuk tidak molek, untuk lebih molek. Pasal apa? Dia nak masuk syurga. Tapi nak masuk syurga kalau cemal lagu tu tak boleh. Dia orang nak pakat tekuk, nak pakat sini. So dia ikutlah mana-mana orang puan kan pakai emas tu untuk jadi perhiasan. Comel tu, ya kau comel. Tapi nak boleh comel lagu tu, nak boleh layak duduk di tekuk manusia, leher manusia tu, dia kena sembur dengan api dulu. Supaya juga manusia yang berdosa banyak, yang bersalah, dia tidak layak masuk dalam syurga. Bukan tempat dia. Tak sesuai. Baru layak, dia kena bakar dulu dalam. Cara dia dalam lagu tu nak mana? Sebab mah tadi cara dia lagu tu. Jadi peraturan hak Tuhan buat sunnatullah lagu tu. Jadi dia bakar-bakar sampai jadi cuci lah. Tujuannya nak cuci. Bila cuci masuklah dalam syurga. Sebab tu orang Islam, orang mukmin pun masuk juga dalam neraka kalau dia ada salah. Jangan kita kata orang kafir saja dah. Orang Islam pun masuk. Masuk juga. Apa masuk? Kan dia tu ahli syurga. Ahli syurga pun dah tak layak. Tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Dia kena cuci. Lepas cuci barulah masuk dalam syurga. Gitulah. Jadi kalau kita fikir ke banyak, dah sabar belakang. Kita ada contoh belakang Tuhan buat ni. Kita boleh buat perbandingan. Tengok ni. Boleh buat perbandingan. Ada satu lapisan dia dipanggil tabaqah zamhaririyah. Tabaqah nariyah. Neraka ni ada dua lapisan dia, ataupun dua bahagian dia. Satu bahagian hak panas terlanjur, api lah. Jadi dalam hadis sebut api hak dalam dunia ni pemari daripada neraka juga. Cumanya melalui proses-proses lah kita kata. Sebab kita kata matahari ni kalau teruk, tak ada ni lapisan-lapisan, orang kata lapisan ozon dan sebagainya. Tak. Kalau tak ada ni, berat panas benar. Teruk kita. Jadi Tuhan buat dah dengan udara, dengan angin, dengan gapo tu, jadi sedang molek. Barulah sesuai dengan kita di bumi. Jadi dalam neraka dia ada hak panas sangat, ada hak sejuk terlanjur. Seksa dengan sejuk.
hak sejuk, dia panggil tabaqah zamhaririyah. Jadi dalam neraka jahanam tu ada waktu lah, ada ketikanya dia pelepah hak panah dia. Hak panah dia tu macam mana, pergi ke matahari, pergi ke mana-mana, hak berapa ribuan matahari, tak tahulah hak sebenarnya. Nah, pergi kepada tu, lagu mana dia pergi, kita tak faham, tak sapa situ manusia. Sebab kita orang biasa ni tak faham kan, lagu mana, TV duduk sana. Lepas tu dengan sebab adanya antena, dengan sebab adanya goni-goni dah, kita boleh dapat sini, kita boleh dengar radio sini. Sana orang kecil macam mana dia mari, dia kena ada juga persiapan. Cuma kita faham lah waktu nampak dah lah. Kalau nak kira kosong, tak ada gap pun. Dengan ada persiapan tadi, dia boleh sapa kepada kita. Begitu juga dengan panah neraka tu, dia melalu ke mana, jalan mana, pergi mana dulu, berapa bahagia di situ, lepas tu pergi, tak ada siapa dia boleh royak. Tetapi puncanya adalah neraka jahanam lah, panah matahari tu salah satunya. Hak lain-lain pun lagu tu juga. Sebab itulah ulama-ulama mengatakan ni semua matahari, bulan, bintang, gapo, banyak mana galaksi, ni bola, orang panggil gapo, semua ni duduk dalam zon neraka belaka. Termasuk bumi kita. Bila kiamat nanti semua bertukar jadi kawasan neraka. Besar benar, luar benar. Neraka habis. Zon neraka. Cuba kita tengok api saja tu. Akhir sekali dia bertemu. Hancur. Jadi hak zon syurganya hak mana? Atas pada Sidratul Muntaha. Sebab tu dikatakan syurga tu di atas lagi pada langit yang ketujuh. Royak dah, ada dah waktu tu. Tapi macam mana dia boleh sapa kepada kita ni, kepada matahari, kalau kita kata salah satunya? Waktu kita tak tahu. Tapi sebagai contohnya kita boleh faham kan, kalau di stesen radio tu dia ada pasal-pasal alat-alat tertentu tu menyebabkan kita boleh dengar sini. Kepada orang dalam hutan tu dah, orang jakun tak faham dia dah, kita ngaji ni tahu dah, ni pusat dia, ni bahagian apa ni pemancar, ni bahagian gon ni, kita faham. Dah berapa belanja, nak boleh sapa suara tu, nak boleh sapa gambar tu pun pada kita berapa banyak belanja. Begitulah juga ni. Tapi semua tu tak ada campur tangan manusia. Tuhan buat siap sedang molek sesuai untuk kita. Kalau kita kira nak belanja parah benar, kita nak bayar lagu mana? B tu nak bayar lagu mana? Nak bayar siapa? Situlah apa yang orang Islam ni dia, kalau orang Islam dia pandai bersyukur, dia tahu terima kasih apa. Nampak banyak sangat nikmat Tuhan untuk kita hidup walaupun sementara dalam dunia ni, banyak sangat. Banyak sangat. Itu bendanya. Habislah situ. Kemudian adik-adik ni kita buat kesimpulan lah. Antara pengajaran, panduan dan pedoman yang dapat diambil daripada hadis-hadis di bawah bab ini ialah: satu, dalam keadaan terlalu panas, Nabi SAW menganjurkan kita umatnya supaya mengerjakan sembahyang zuhur lewat sedikit. Kadang-kadang kalau lewat sangat pun tak apa lagi, ada sebab. Tujuan baginda SAW ialah supaya sembahyang dikerjakan dalam keadaan selesa dan penuh khusyuk. Itu tujuannya. Sebab dalam Quran sebut walladzina hum fi salatihim khashi'un. Penting benar, khusyuk ni penting benar. Gapo dia tak ada orang mukmin yang berjaya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Antaranya orang yang khusyuk dalam sembahyang ni. Nak dapat khusyuk tu lagu mana? Ni dia royak cara. Dia royaklah cara. Kalau panas sangat tak boleh khusyuk. Tak boleh khusyuk. Kita orang biasa ni, Nabi orang lebih-lebih tu mungkin dia boleh lah. Tapi umumnya tidak gitu. Dia terkesan, terganggu dengan benda-benda sekeliling kita. Anak nak jatuh tangga pun pada dah. Terganggunya kalau kita tengok nak khusyuk lagu mana dah. Nak jatuh lala. Misalnya. Jadi kena, bila nak sembahyang tu siap cadas lalu, kira selalu, supaya kita dapat khusyuk.
Khusyuk itu dituntut dalam semaya. Jadi hak ni kerja semaya. Yang kedua, kebanyakan ulama berpendapat perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bersembahyang zuhur pada waktu sudah agak sejuk adalah perintah istihbab. Istihbab ni molek. Bukan kata kalau tak semaya lewat jadi tak sah semaya dah. Molek. Pasal apa? Pasal kita dapat khusyuk tadi lah. Tapi ada juga setengah-setengah ulama kata wajib. Macam-macam ada. Wajib ada, sunat ada, rukhsah ada, istihbab ada, macam-macam ada sebenarnya. Jadi hak kebanyakannya walau bagaimanapun mengatakan istihbab. Paling tinggi sunat. Paling tinggi sunat. Tidaklah sampai ke peringkat wajib. Dan ini dengan arti kalau kita semaya di awal waktu jadi tak sah. Tak sampai ke situ. Sah juga. Sah juga. Cumanya kurang afdal. Hak afdalnya semaya lewat. Dalam keadaan itulah. Dalam keadaan itu. Dalam keadaan tidak begitu, keadaan biasa, molek semaya awal. Molek. Yang ketiga, pernah juga Nabi SAW sendiri bersama-sama sahabatnya bersembahyang zuhur pada waktu sangat lewat, ketika mana bayang-bayang busut kelihatan. Ada juga lewat telajak lah kira-kiranya. Akan datang kita akan jumpa lagi Imam Bukhari buat rapat ji. Sembahyang tu dekat dengan asar. Nabi sembahyang rapat dengan asar. Lepas pada sembahyang zuhur tu kira qamat maya asar ada dia buat. Maknanya berkata kepada keadaan lah. Nabi SAW sudah tunjuk dah kepada kita. Tidaklah kata semata-mata sembahyang awal tu lebih dalam semua keadaan. Tidak gitu. Empat, neraka Jahannam sudah dicipta oleh Allah dan telah wujud sekarang. Kepanasan dan kesejukan bumi adalah berpunca daripadanya. Jadi pupuk sampai gitu kan, pupuk Mu'tazilah dia kata neraka tak ada lagi, surga tak ada lagi, neraka dia ada, kata dia. Lama lagi orang nak masuk. Tuhan Maha Kuasa aku boleh buat sekelip mata, boleh buat, kata dia. Dah. Dia guna akal dia. Dia guna akal dia. Dia tak selima. Faham ada dalam Quran lagu mana? Tak, dia kata dia takwil, dia takwil. Ni pun satu hal juga dah. Uiddat lil kafirin misalnya. Neraka tu telah disediakan untuk orang kafir. Kita kata telah disediakan, mana ada dah lah. Telah disediakan. Ada dah. Dak. Dia kata telah disediakan tu mana bila-bila masa Allah nak sediakan, boleh. Tak ada sakit, tak ada halangan. Itu maksud dia. Dia bagi kuat tu. Nah. Satu hujah ulama-ulama dulu nak betul fikiran demo ni lah. Tak berhenti. Dia kata begitu, kita kata begitu. Dia pun Islam juga. Tapi tak betul cara faham tu. Pasal apa? Pasal tak saya ikut Nabi, tak saya ikut sahabat. Tu je. Nak ikut akal. Buat pedoman ke akal. Tak boleh lagu tu. Lepas tu Nabi hok pergi tengok malam Mi'raj ke apa, tunjuk pada dia tu, tunjuk benda paras tak ada lagi. Gitulah jadi. Dia kata memang tu hak cadangan akan dibui. Dia tunjuk gambaran. Bukan hak sebenar. Kan? Payah juga main dengan demoni ni. Bukan sekarang lah. Dia satu alih dah, satu puak pula ada. Lama pula tu. Nasib baiklah zaman ni tak. Kalau ikut orang popok ni banyak dah hadis kita ni tak ada. Buat habis. Dia bukan hadis Mi'raj pun buat juga. Lagu mana manusia nak naik tinggi rumah, kata dia. Mati tak boleh nyawa. Lagu mana Nabi belah dada, dia tak percaya. Ada dalam hadis belah dada, mati, kata dia. Mati semacam dah. Dia tak tahu. Kita popok kita lah dia tengok nak hari orang dia belah dada dah. Tak ada apa-apa pun. Biasa itu doktor biasa. Orang biasa kita hok kena belah dada tu dah. Lepas tu naik mana-mana dah orang pergi angkasa lepas. Duduk lama-lama mana. Tak ada apa. Kalau harap popok ni banyak benda dah hadis kena buat.
Tak ada lah boleh kita nasib baiklah ahli sunnah wal jamaah kita duduk pegang ni simpan mula dia pun tak faham juga. Pada masa tu lagu mana ikutlah, tapi hadis ni sahih. Kita simpan dulu. Sebab kita ingat gini, hadis Quran ni bukan untuk kita saja. Untuk sepanjang masa. Untuk orang, bukan untuk orang satu tempat saja, untuk semua tempat. Ada kadang-kadang kita tak faham sini, orang sana faham. Dalam masa yang sama, faham dah. Ada yang kita nampak tak munasabah, masalah yang munasabah. Jadi duduk situ, jadi kita simpan, wariskan kepada orang kemudian ni. Biar dia simpan, jaga boleh. Hak tak siapa lagi tu tak apalah. Tapi berapa banyak dah hak dia royak tu. Siapa dah kita duduk dalam ni. Belum akhir zaman lagi, tak tahu dalam mana lagi. Nak kiamat. Berapa banyak dah dia royak. Antaranya umat akhir zaman ni akan terlibat dengan riba. Kalau dia tak riba, debu dia kena. Enggak, kita ni kuakai, kita lah ni nak cara Islam. Baru nak cara Islam. Selama mana sebelum pada ni? Enggak, yalah sungguh lah. Kalau tak terlibat secara langsung pun debu kena. Dia ibarat dia tu dia debu. Cemah jugalah kita. Kalau tidak terlibat secara langsung, tengok. Hak tu betul, jelas. Hak hidup di zaman kita dengan nampak benar lah. Hak tu. Enggak, kalau kita kata benda ni tak ada, tak wujud sekarang ni, nak nafi berat benar, banyak benar lah kena buat. Sebab itu kalau kita fikir jasa ulama ahli sunnah, ulama adil ni tu antara jasa dia yang besar. Dia turun ilmu Nabi SAW itu kepada orang kemudian untuk dijadikan panduan dan pedoman sepanjang masa. Dia sendiri pun tak faham, tak apa. Waktu gitu. Bukan hak ni saja, hak lain ala. Gapa dia kata buah serta tu pula tak ada ego mana. Buah serta sebab tak tahu. Simpan dulu, nanti dulu. Jangan gaduh buah tu, tak hapus ke tu. Jangan buah serta tu dah. Muka orang tak tahu lagi, tak jumpa lagi. Buah gambar kau kita kata dah. Siapa masa jumpa jadi mahal lah dia Belanda. Gapa tu dah. Kalau tu. Satu masa orang tak faham lagi. Tapi takkanlah orang tak faham semua. Tuhan buat mesti ada. Hak tu sedap juga tu dia Belanda ke apa tu kalau buat jus lah. Kalau kabur hak huduh gitu mah tu dah. Apalah faedahnya kita. Ada, tak usah pusing. Biar dulu, biar dia hidup dengan cara dia, jagalah, kawallah molek. Dia pun nak hidup juga, makhluk Tuhan juga. Tuhan buat untuk kita berlaku. Jangan sampai masa kita akan tahu. Tak boleh kita kata dah tak ada, kita tak tahu, tak ada faedah ni, kita hapuskan semua. Tak boleh lagu tu. Dengan sebab itulah Nabi SAW mula-mula dia suruh bunuh anjing. Lepas tu dia suruh bunuh, tak salah bunuh semua, bunuh hak itas saja. Pakat bunuh sahabat. Bunuh. Lama-lama dia pun kata, laula annal kilab ummatun minal umam laqataltuha. Kalau dah tidak kerana anjing ni satu umat, satu kejadian daripada kejadian Tuhan, aku bunuh pun habis. Tapi tidak gitu. Dia nak ayatnya benda ni kalau kita nampak tak molek sekalipun ataupun tak ada faedah dah satu ketika untuk kita, jangan gaduh, jangan kita hapuskan. Dia tu kejadian Tuhan, kena ingat tu. Bila kejadian Tuhan ada, cuma tak sampai masa dia kita tak tahu. Tu kan. Ataupun dengan maksud-maksud tertentu kita bunuh, tak apa. Sebab Tuhan buat semua kejadian alam untuk manusia, walaupun kita tak tahu. Setara tu mulianya. Walaqad karramna bani Adam tu, kami memuliakan anak Adam tu lagu mana? Semua gapo-gapo kita tak faham, kita tak tahu untuk kita. Dia buat untuk dia. Setara tu mulia, tu mulia juga kerana dia sangat mulia. Jadi segala-galanya untuk kita. Jadi kita kena simpan. Kita lah cara. Jadi tak tahu tak apa, jangan hapuskan. Itu satu contoh Nabi SAW buat. Supaya juga kita sekarang ni ada sebab. Dia orang panggil selsemua burung. Selsemua burung lah, macam-macam. Selsemua babi lah, ada macam-macam lah. Jadi bila begitu bunuh tak apa, bunuh berkenaan, jangan habis. Tak boleh. Dia ada.
Siapa masa kita berguna. Cuma dalam keadaan tu apa yang boleh bunuh, Tuhan beri kuasa pada kita. Kata Khalifah dia di bumi. Kita boleh. Sebab memang cerdik manusia ni, dia boleh tahu, boleh tahu kuman, boleh tahu virus, boleh tahu gotu, dia boleh kesan. Patutlah kalau segala-gala Tuhan buat untuk dia, apa ya lah. Jadi takkanlah kalau kita hapuskan semua ayat yang berkenaan saja, ada sebab dia. Supaya juga anjing tu ada sebab dia, bukan hapus semua sekali. Jadi hak ni pun, ayat ni pun untuk seketika ya, hak mana-mana, bukan semua sekali. Kalau semua sekali tak makan ayat berlaku lah kita ni dah. Nak ada ayat percik lagu mana pula dah. Gitulah. Jadi perlu. Cuma kalau ada pun, dia ada hak dia. Dia ada hak dia. Tuhan tak boleh kena belakang seluruh dunia ni. Setepak-setepak gitu je. Jadi itulah. Jadi neraka tu sudah ada dah. Jadi Puak Mu'tazilah kata ada wakaf dia. Kita kata ada tu banyak faedah. Bukan masalah orang nak masuk tu saja. Ni Nabi royak dah ni, panah ni, sejuk. Ya perlu, kita perlu kepadanya. Mari mana? Mari pada neraka. Kalau tak ada, tu mari kan pucuk. Betul lah matahari tu kita kata sepuluh pelita lah, sepuluh bola api. Tapi kalau tak ada karat, nak nyala mana? Kalau tak ada minyak, pelita tu nak nyala kan? Gitu. Jadi banyak faedah. Jangan kita kata neraka ni untuk bakar orang, itu saja, untuk memberi balasan kepada orang-orang yang buat je. Tidak itu saja. Ahli sunnah cerdik lah. Bukan itu saja. Jadi perlu ada dah tu. Ni antaranya. Inilah perananya, faedahnya. Faedah tu siapa kita juga. Kalau tak ada lagi api hok dalam dunia ni, hok dalam hadis royak mari daripada neraka tu, kita nak dapat mana api, panak masuk lagu mana? Tak ada lah. Pula kan susah tu. Dengan sebab itu perlu ada, bukan khayalan, bukan gambaran. Pok-pok dia tak faham. Kan? Pok-pok dia tak faham. Jadi kita hak Islam lah sepatutnya kena faham dulu. Hak kafir tu jauh lagi. Kalau sama Islam dia pun cerdik dah dia tu, tapi dia tak faham. Pasal berhitawi saja dah. Dia puncanya tak sah pakai rujuk kepada Quran, sunnah, sahabat tak sah tu. Ahlus sunnah wal jamaah, jamaah sahabat tak sah. Dia buat bala dengan sahabat. Sebab khawarij kan dia bala. Sedangkan sahabat-sahabat tu lah dia nak dapat puncak ilmu, dah buat bala dengan dia. Lagu mana nasihat kita? Kita buat bala dengan doktor. Yang kelima, bukan manusia sahaja pandai mengadu hal dengan kekuasaan dan izin Allah. Binatang, batu-batuan, batu-batan, benda-benda lain yang tidak hidup seperti kita juga pandai mengadukan hal masing-masing. Semua tempat mengadu Allah belaka. Tempat mengadu Allah belaka. Pok-pok dia tu tak ada mengadu Allah. Jadi Allah jaga belaka. Walaupun kurang dia, walaupun lemah dia lagu mana, Tuhan jaga belaka. Masing-masing ada cara pengaduan dia sendiri yang kita tak sapa situ. Nabi Sulaiman boleh lah, dia faham bahasa burung, dia faham kucing, boleh lah. Ada sorang je lagu tu. Hak lain-lain tu faham kau? Tak faham. Yang keenam, neraka mempunyai dua tabaqah, lapisan atau bahagian. Pertamanya ialah tabaqah nariyah, berupa api yang amat-amat panas. Dan keduanya ialah tabaqah zamhaririyah, berupa kesejukan yang tidak terperi. Sejuk dunia, panas dunia ni, luar mana-mana pun dia ada hak dia, dia ada hak dia. Tapi kalau hak neraka ni tak lagi, tak tahan kita, tak tahan. Sebab tu dia buat ada api, ada gini, teranglah dulu, terang nak tahu dah. Kalau ujung jari je, tak usah dia api pelita je, boleh gida kita. Kalau kita pegang kemah keming karat tu dah mati kita tu. Setara tu je baru. Pas lagu mana? Dia buat tu sikit contoh.
Kalau tidak dalam bentuk apa pun, panah ni apa? Punca ni kita kena cari-cari api, panah. Jadi sebagai peringatan tu semua tu yang ada bersama kita di sekeliling kita tu, peringatan kepada kita kepada hak sebenar-benarnya. Punca dia, hak paling besar, paling dahsyat, berupa kesejukan yang tidak terperi. Kadang-kadang orang dia muskil juga. Saya sendiri pun muskil juga dulu. Yalah, kita nak boleh gapo-gapo ni kena muskil dulu. Muskil lah ke mana? Apa kadang-kadang hak kita buat tu tak ada sebesar mana lah. Ya, dalam dengan aku gitu. Kita kata dah. Kita buat tu kadang-kadang kerana kebodohan kita je. Kalau orang cerdik ngerti, tak ada buat. Kerana kebodohan. Tapi apa ya gitu. Siapa gitu mau sementara kalau sehari pun berat dah kita kata nak saya dengan aku ni. Tiba-tiba tak semayang, masalakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Apa yang masuk neraka saqar? Dia kata, kita tak semayang dulu. Tak pakai semayang kita. Tuhan Maha Kaya ke? Dia tidak nak gapo-gapo dengan semayang kita. Bukan semua orang tak payah api, dia potong api dah. Dah, tidak lagu tu. Tak ada sakit, tak ada gapo dia, apa dia hukum lagu ni. Dia miskin. Kemuskilan dia kena pagi ni. Baru selesai. Baru kita nampak mula. Hak dalam dunia pun gitu. Dia banyak tu buat dalam dunia ni untuk kita mikirlah sebagai perbandingan. Hak dalam dunia, misalnya kita kata seorang isap rokok. Dia pun tahu. Dia pun tahu. Tahu tu dah. Kalau kena lasik kau gapo kau dah rokok sekeliling ni. Kita kata api rokok dapat sebesar mana? Macam mana boleh jadi hangus satu bangunan ni? Macam mana? Alah betul lah. Kesilapan tu pada kita nampak kecil, hakikatnya besar akibatnya. Jadi kena faham lah akibat tu. Jangan duk main budak-budak. Jangan duk tahu kose putus rokok. Misalnya kita kata, jangan duk main budak-budak main mecong ke gapo ke dah. Sebab benda tu boleh bahaya. Walaupun kita kata nak sikit dia budak bodoh, apa yang buta mata. Mecong tu meletup buta mata. Mungkin dia tahu dah kan. Benda ni akibat dia. Kita tak boleh kata kita ni budak ni budak ni baik, dia bodoh, apa yang buta mata dia kena api. Masa dia dah lah kena faham. Supaya juga kita dalam dunia ni nampak aku kita tak semangat apa masuk dalam neraka. Ya, kita tak faham. Hakikatnya boleh gitu jadi itu. Siapa begitu? Setengah-setengah tak ada lah mana kita kata gini panas gitu ya, demam gitu. Setengah-setengah tu kalau kita silap makan ni, minum air ni racun, mati lalu. Kena faham lah akibat dia. Benda ni benda lagu mana? Kena faham. Nampak serupa yang benda lain. Tak kira serupa dengan gula pun. Bukan gula tu, gula lain. Jadi kita kena faham gitu baru faham, baru selesai. Kalau tak faham gitu kita nak muskil. Dia akibat daripada hak kecil tu boleh hangus satu bangunan daripada benda kecil. Jadi benda hak kecil tu kita kena beringat, kita nampak kecil, hakikatnya tidak. Api tu kecil tapi dia boleh marak sampai begitu sekali. Ini sunnatullah, Tuhan buat gitu dah. Dan kita tengok dalam dunia ni pun begitu juga. Dia royak dah, kita tahu dah. Dia royak dah. Kalau gini-gini akibat dia. Bukan dia tak royak. Dia bagi dah contoh. Kalau kecil pun, kalau dan dia marak makan habis. Okay? Kamu tengok dah. Alah betul lah juga. Itu cara nak mudah faham. Nak mudah faham gitu. Kemudian habis dah risalah ni. Dia bersambung dengan risalah ni. Sambung lalu kau tak sah. Berhenti tu sekarang hari ni mana? Nota tak cukup lagi masa apa itu dah boleh dah. Minggu depan lah insyaAllah.
Ni ada soalan sini. Banyak pula bang Isam. Allah halusnya. Banyak soalan ni. Tak ada ni. Banyak ni. Ni setakat ni pasal ada kena mengena ni. Setakat mana ke Imam Bukhari sendiri telah menjelaskan syarat-syarat, iltizamat dan lain-lain seninya? Kerana bukankah beliau sempat mengajarkan kitabnya untuk sekian tempoh? Memang banyak lah. Dan benda ni kalau kita nak tahu secara ringkasnya lah, kalau hak mana boleh baca Arab tu, boleh rujuk sendiri, kena tengok muqaddimah Sahih Bukhari. Hafiz Ibn Hajar buat muqaddimah Sahih Bukhari, dia syarah tu suku. Al-Hadiyus Sari tu muqaddimah Sahih Bukhari. Mana nak faham tentang Bukhari, gapo-gapo iltizamat dia, syarat dia, gapo semua ada dalam tu lah. Dan kalau hak kemudian ni lam ya'ud darari, hak tu paling molek. Lebih lagi dia tambah daripada hak Hafiz Ibn Hajar tu, kena baca tu baru tahulah cara dia. Barulah kita, dan benda ni agak payah kepada orang umum lah. Dia kena orang pandai juga. Kepada orang umum ni, cara kita gini molek, paling molek ni. Oh ya, aku Melayu senang no. Kau tak boleh bahasa Arab pun payah juga. Kalau nak orang Arab payah. Moga tidak semua orang reti. Tapi dia benda-benda ni ada dalam kitab-kitab seperti itulah, terutama muqaddimah.
Jadi ulama-ulama kalau kitab-kitab besar tu dia ada buat muqaddimah untuk kitab tu saja. Nak faham kitab tu kena ni baca sebagai persediaan. Kalau Tirmizi dia ada muqaddimah dia. Tuhfatul Ahwazi tu dia ada satu jilid muqaddimah. Dalam satu jilid tu 2 juz, bagi 2. Nak faham Tirmizi kena baca tu dulu, baru faham molek. Lepas tu dia minta dengan pihak ni lah, pihak pengurusan usahakan agar 2 kipas di belakang dapat digunakan. Ada dah, tak boleh guna. Ya. Mungkin lah lain-lain pun keperluan tu nampak panah di belakang tu kali ya. Itulah. Yang keduanya, Assalamualaikum Ustaz, minta pandangan Ustaz kepada mereka yang sudah tahu tentang kefalsuan dan kedhaifan dalil, contohnya amalan nisfu Sya'ban, tetapi masih lagi mengamalkannya. Tak boleh lah kita mengaji ni untuk beramal kan. Bila kita tahu bola tak usah. Tapi kat malangnya tempat kita pun tu lah yang kata dah, dia tersebar ni bukan orang biasa yang mula buat ni. Sekolah-sekolah tu kat nisfu belakang dah. Nanti nak kan dah. Dia orang yang ngaji juga, tapi dia tidak cuba nak kaji. Tidak cuba nak kaji. Dia benda ni nak aman, nak apa ni, dia kena benda lagu mana. Dia kena faham situ dulu. Hak ni sepuga apa ni panggil tak ada berlaku. Panggil tak ada berlaku. Mereka cerita je gitu, berapa kali dah ni pengoyak ni, berapa kali mula. Asal lagi mengena puasa ni kan. Mengena puasa ni kan tak boleh kata kat kalau apa dia orang panggil imsakiyah tu. Dia mesti ada lah sebelum subuh tu kena dalam 10 minit. Kena berhenti dah makan, tak boleh makan. Itu semua mengaruh. Tak ada dalil. Bercanggah tu dengan hadis, dengan Quran. Kita hak mengaji ni bila tahu dalil pakai hak tu lah. Kepada orang hak jenis gastrik ko ataupun apa-apa sakit ko, tak pakai tak makan lah. Dia bunyi apa ni masuk tu masa tu setengah-setengah tepat tu dia istihar lah. Bola makan kata dia. Habis dah. Makan. Berhenti. Ada setengah-setengah tepat. Pakai ni ada lagi. Dah. Jadi hak tu menyusahkan orang lah. Hak Nabi SAW ajar sebenarnya mudah, senang. Senang. Tak usah pakai lah hak tu. Tak usah pakai hak tu. Kalau kita tanya orang-orang hak amal ke hak ni kan, dia pun tak boleh royak sebenarnya. Dia tak boleh royak. Tapi malangnya tempat-tempat kita ni kan, dia institusi-institusi agama juga ya buat benda-benda gini. Itulah malas sekali. Itulah nombor 1 sekali. Kadang-kadang orang-orang hak faham ni cukup kecewa. Royak pun dia buat lembu kenyal. Tu tak tahan. Ni benda-benda ni banyaklah ni akan tersebar. Hak tu sekarang, tapi hak dah tegur semacam ni dia berubah juga. Hak kata malam ni tarawih serupa dengan ni, pahala malam ni tu akan tubik juga tu. Tak ada tu nak semayang lah. Pahala tu memang atas Tuhan dia nak beri. Cukup dah hak ada sahih, hak ada kelebihan dia cukup. Orang hak tak saya buat, tak seduk ancam, tak seduk royak, dia tak buat juga. Supaya juga hak semayang tu lah. Kalau tinggal semayang asal ni supaya berzina dengan mak dia sendiri, kalau tinggal gani-gani ni macam-macam ancaman. Tak perlu. Tadi kita baca dah ayat Quran, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Pada hak tu kalau kita tak mari lebih-lebih lagi hak mana tak saya buat, dia tak buat juga. Dia tak payah apa tulah juga. Pada hak tu cukup. Jadi jangan lebih-lebih. Benda-benda ni pun tersebar dengan meluas juga, tapi agak kurang sikit dalam ni. Tapi hak imsak tu tak berhenti-henti lagi. Kita royak dah. Lepas dah dengan Tuhan. Nabi tak tanya dah, insya-Allah. Sebab kita royak dah. Kuasa kita tak ada setakat tu. Dia mau ada kuasa tu kena beringat sikit. Takut-takut termasuk dalam hadis Nabi, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Bila umat ni nak pergi, ada hak nak pergi dekat kolam Kausar, dia tu nak pergi bumi, kena hamba. Bapa Nabi kata kena dia nampak Islam juga. Mu tak tahu apa yang dia buat selepas mu tak ada.
benda baru dia buat. Takut hak tu. Enggak apa maknanya? Kalau lagu tu. Takut hak tu. Jadi semua ni benda tak ada. Tak ada. Itulah antaranya. Hak ni panjang dah ni halus pula tu. Ini qada takwin ni tasyri' ini perpanjang ni kalau nak jawab ni. Rasanya pada sekatu dulu panjang ni banyak ni. InsyaAllah lah. Allah. Pada ini yang dilakukan